A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Batrisha binti Mazlan dan pada hari ini saya akan membentangkan mengenai Mahkamah Syariah dan artikel 1211A. Baiklah. Apa itu artikel 1211A Perlembagaan Persekutuan? Artikel 1211A ini adalah peruntukan perlembagaan yang menghalang Mahkamah Sivil mencampuri bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi adakah artikel 1211A ini wujud dari dahulu? Tidak. Sebelum tahun 1988 lagi, urusan-urusan Mahkamah Syariah selalu diganggu oleh Mahkamah Sivil. Jadi apa yang telah diputuskan di Mahkamah Syariah dengan mudahnya dikacau oleh Mahkamah Sivil. Hal ini sebenarnya mengganggu urusan orang Islam kerana orang Islam mempunyai hak dan kewajipan untuk dihukum di Mahkamah Syariah. Jadi tokoh-tokoh seperti Allahyarham Tan Sri Ahmad Ibrahim telah berusaha lama untuk memastikan urusan Mahkamah Syariah ini bebas dan tidak diganggu oleh Mahkamah Sivil. Dan hanya pada tahun 1988, peruntukan 1A dimasukkan. Oleh itu, Mahkamah Syariah mula ada kebebasan setelah 31 tahun Malaysia merdeka. Jadi, kenapa perlu bagi ruang pada Mahkamah Syariah? Jadi dari sudut sejarah, Mahkamah Syariah telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dengan wujudnya undang-undang seperti Undang-Undang Melaka. Semua negeri di Tanah Melayu mempunyai undang-undang Islamnya sendiri. Namun kewujudannya telah dikacau oleh penjajah sewaktu penjajahan mereka dan akhirnya Inggeris mula memperkenalkan undang-undang common law bermula dengan Perjanjian Pangkor 1786, Piagam Keadilan 1807 dan Piagam Keadilan 1824. Malah dalam satu kes, Ramla v. Lytton tahun 1927 telah diputuskan Muslim law is not a foreign law. It is the law of the land and the local law is the method of which the court must take judicial notice. The court must propound the law and it is not competent for the court to allow evidence to be led as to what is the local law. Ini bermaksud, undang-undang Islam itu adalah satu lex loci, law of the land atau undang-undang sebenar di Tanah Melayu. Justeru, hak orang Islam sebenarnya telah mula dinafikan secara tersusun semenjak 1786 lagi. Dan hanya pada tahun 1988 barulah Mahkamah Syariah dapat bernafas semula. Jadi adakah artikel 1211A ini mengganggu hak orang bukan Islam? Tidak. Sebenarnya ia memberi semula hak orang Islam yang telah lama dihilangkan walaupun undang-undang Islam ini adalah satu lex loci, iaitu law of the land. Jadi kewujudan Mahkamah Syariah sebenarnya tidak langsung mengacau hak orang bukan Islam di Malaysia. Jadi apakah impak artikel 1211A ini kalau ia digugurkan? Antara impaknya adalah orang Islam akan kehilangan hak. Ia tidak sama sekali mewujudkan keharmonian dalam negara kerana orang Islam adalah penduduk majoriti di Malaysia. Sedangkan kewujudan 1211A ini tidak pernah menghilangkan hak orang bukan Islam. Selain itu, kedudukan Mahkamah Syariah akan kembali mundur seperti sebelum tahun 1988 ini di mana Mahkamah Sivil boleh mencampuri bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi, dalam kes Morty, Muhammad Abdullah atau M. Morty ini sebenarnya tidak pernah dipaksa untuk memeluk Islam. Selepas kematiannya, Jawi menuntut agar mayatnya dikebumikan menurut upacara Islam. Lalu keluarganya tidak berpuas hati dan ada pihak yang cuba mengambil kesempatan dari kelemahan pelaksanaan undang-undang ini dengan cuba menjadikannya satu isu diskriminasi dan kehilangan hak orang bukan Islam. Jadi kalau lemahnya dari sudut pelaksanaan, seharusnya semua pihak berusaha agar kelemahan itu dibaiki. Kita akui Mahkamah Syariah masih belum sempurna. Kita perlu satu mekanisme yang baik bagi membolehkan isu sebegini ditangani secara bijak. Jadi artikel 1211A ini bukan isu? Ya, tidak sama sekali. Ada pihak yang sedang memanipulasikan isu Morty agar ia kelihatan seperti isu. Itu artikel 1211A ini. Seterusnya mendesak ia dipindah.
Baiklah, apa yang terbaik sebenarnya? Seperti yang disebut dari awal, artikel 1211A ini tidak pernah mengganggu gugat hak orang bukan Islam. Ia cuma memberikan hak orang Islam dan mahkamah syariah kembali kepada asal. Tetapi artikel 1211A ini sebenarnya tidak cukup. Ada banyak lagi yang perlu dibaiki untuk kebaikan bersama. Ini yang perlu dibincangkan, bukannya menuntut sesuatu yang menyebabkan status mahkamah syariah mundur ke belakang. Justru kalaulah kes Murti itu isunya, maka fikirlah satu mekanisme lain yang membolehkan isu sebegitu dibaiki di masa hadapan. Bukannya isu Murti tersebut dimanipulasikan untuk kepentingan pihak tertentu. Contohnya menetapkan orang yang memeluk Islam perlu beritahu kepada keluarga. Tidak boleh sorok-sorok. Jabatan-jabatan agama Islam wajib membimbing dan menjaga kebajikan orang yang baru memeluk Islam. Dan isu seperti pewarisan harta yang boleh diatasi dengan baik. Jadi artikel 1211A ini adalah satu peruntukan yang baik untuk keharmonian agama. Ia perlu dikekalkan dan pelaksanaannya perlu diperbaiki dari masa ke semasa. Jadi sebagai kata-kata akhir, sebenarnya umat Islam yang sebenarnya banyak dinafikan hak mereka. Kita ada beberapa undang-undang yang menafikan orang Islam dari dihukum dengan peruntukan undang-undang Islam. Ini antara undang-undangnya yang menafikan orang Islam dari dihukum dengan peruntukan undang-undang Islam. Antaranya Civil Law Act 1956, Courts of Judicature Act 1964, Section 51 of Law Reform, Marriage and Divorce Act 1976, and last Specific Relief Act 1950. Dan ada juga beberapa lagi akta yang lain. Jadi kita sedar undang-undang ini perlu dipindah demi mengembalikan hak orang Islam. Dan usaha pembaikan itu perlu dilakukan secara baik agar tidak menjejaskan keharmonian kaum dan agama. Kita tidak pernah mendesak seperti mereka yang mahukan artikel 1211A ini dipindah yang secara jelas cuba menghina orang Islam dan kedudukan agama Islam di Malaysia. Jadi hak minoriti dan bukan Islam sentiasa dipastikan agar ia tidak terganggu. Sebab itulah usaha membaiki undang-undang ini dibuat secara perlahan dan menerusi pendidikan. Jadi setakat ini sahaja daripada saya. Saya mohon maaf jika ada tersilap kata sepanjang saya membentangkan ini. Dan ini semua juga saya ambil dari rujukan, bukan dari ayat saya sendiri. Dan setakat sini saja. Terima kasih. Wallahualam.